Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okey, hari ini kita akan belajar berkenaan dengan pengurusan emosi dan mental. Tingkatan 5 dan di bawah tajuk ketidakstabilan emosi. Kenapa kita kena belajar ketidakstabilan emosi? Sebab ramai penduduk dunia, antaranya adalah penduduk Malaysia, ramai yang bunuh diri disebabkan tidak dapat mengawal emosi dengan betul. Jadi dekat sini kita perlu belajar dalam pendidikan kesihatan tingkatan 5. Sebab apa? Sebab saya nak awak sebagai pelajar tidak berasa stres ataupun tidak merasakan diri ni tak pandai mengawal emosi. Jadi kat sini kita perlu belajar. Okey? Emosi memang penting dalam urusan sama ada awak nak buat dalam kehidupan seharian. Sebab apa? Emosi memainkan peranan tentang kesihatan dan kesejahteraan hidup anda. Okey, pengurusan mental dan emosi. Kita akan belajar berkenaan dengan situasi yang mempengaruhi ketidakstabilan emosi, kepentingan mengurus ketidakstabilan emosi dan kemahiran mengurus ketidakstabilan emosi. Emosi ni terdapat berbagai banyak emosi, iaitu emosi bagus dengan emosi tak bagus. Emosi bagus adalah emosi positif. Antaranya adalah gembira. Okey, kita gembira, kita rasa seronok, kita rasa senang, kita rasa lapang. Itu adalah rasa emosi yang seronok. Dan apabila emosi positif. Dan yang kedua adalah emosi negatif. Emosi negatif ni apabila berlaku sesuatu yang impak kepada kita, contohnya kehilangan keluarga yang terdekat, kita akan merasa apa? Kita akan merasa sedih, kita akan merasa geram apabila orang tindas kita, betul? Jadi kat situ emosi. Emosi ni sebenarnya apa? Dia datang daripada mana? Emosi ni dia datang daripada jiwa dalam hati seseorang. Okey? Emosi yang tidak stabil ni boleh menyebabkan kemudaratan kepada tubuh badan dan mental seseorang. Ada orang yang tak dapat kawal emosi, boleh jadi gila. Tak dapat kawal dia punya diri sendiri, hilang fungsi mental seseorang. Dan seterusnya, ketidakstabilan emosi boleh menyebabkan seseorang itu bunuh diri, betul? Jadinya kalau bunuh diri dan dia anggap apabila bunuh diri boleh menyelesaikan masalah, tapi tidak. Kita percaya bahawasanya selepas mati ada kehidupan yang lebih mencabar. Boleh? Okey. Ketidakstabilan emosi ni boleh menyebabkan kegelisahan, murung, sedih, dan tidak rasa diri ni memang tak ada harapan lah untuk hidup. Dan apa penyelesaian yang dia buat? Dia bunuh diri. Antaranya dekat Malaysia ni, antara ramai yang bunuh diri disebabkan oleh masalah-masalah, antaranya masalah COVID-19, kehilangan kerja, kehilangan keluarga yang tersayang, dan boleh menyebabkan diri sendiri tidak stabil emosinya. Dari situlah awak kena belajar macam mana nak kawal emosi awak. Boleh? Okey, kita pergi kepada maksud ataupun definisi ketidakstabilan emosi. Antara maksud ataupun ketidakstabilan emosi ni adalah individu yang menyebabkan kegelisahan, murung, sedih, tiada menaruh sebarang harapan yang tinggi dalam hidup, tidak mampu bergembira seperti orang lain, sering berasa lesu dan pesimistik terhadap kebolehan diri. Ini kalau awak boleh faham, maksud dia adalah tak pandailah kawal emosi. Apabila awak tak pandai kawal emosi, mental dengan fungsi badan awak akan terjerumus kepada hormon-hormon stres, dan hormon-hormon stres ni akan menyebabkan diri awak pergi kepada perkara-perkara yang negatif. Antaranya adalah bunuh diri. Pergi kepada poin yang pertama, iaitu situasi yang mempengaruhi ketidakstabilan emosi.
Ketidakstabilan emosi adalah gangguan emosi yang tidak mengenal usia, malah boleh berlaku kepada setiap individu seawal usia kanak-kanak. Antaranya ketidakstabilan emosi kanak-kanak adalah dia didera ataupun dipukul oleh ayahnya walaupun dia tak buat salah, tapi ayah dia marah dan merasakan diri dia stres ataupun depression. Yang seterusnya adalah di kalangan remaja, awak bergaduh dengan kawan awak rasa depres, baik-baik, terutama sekali awak dengan kawan baik awak. Baik punya baik, tiba-tiba ada orang ketiga cakap awak macam ni dan menyebabkan awak bergaduh dengan kawan baik awak. Apabila bergaduh dan awak rasa tempat bercerita, tempat untuk share segala masalah dah tak ada. Jadinya emosi awak bertambah, stres ataupun boleh menyebabkan depres, kan? Dan biasalah di usia remaja ni awak bercinta. Ada yang orang bercinta, stres buat apa? Gores tangan sampai darah, stres, kenapa kau tinggalkan aku? Sedih, kan? Disebabkan macam tu. Sebab apa? Sebab tak pandai kawal emosi. Biasalah, kan? Putus cinta ke bercinta awak di usia-usia awak ni, sepatutnya tak perlu bercinta pun, kan? Belajar dalam pelajaran, fokus dalam pelajaran. Dalam selepas ni habis SPM, habis sekolah, nak bercintalah. Okey? Antaranya apa situasi dia? Antaranya adalah kegagalan dalam peperiksaan. Stres sebab apa? Sebab kegagalan dalam peperiksaan menyebabkan keadaan stres ataupun tertekan. Tambahan pula mak bapa awak, memang awak ni anak harapan. Dia rasa, contoh Along, ayah nak SPM tahun ni, ayah nak kamu straight A lah. Jadinya kamu ni memang harapan. Kalau Along tak dapat straight A, macam mana nak tunjuk contoh kepada adik-adik, kan? Jadi kat situ awak rasakan diri awak terpaksa fokus, terpaksa belajar, terpaksa untuk awak belajar lah, kan? Jadi dekat situ awak terpaksa menanggung dan menyebabkan awak rasa gagal dalam peperiksaan. Bukan awak rasa, awak mendapat kegagalan dalam peperiksaan. Dekat situ emosi awak takkan stabil, takut macam mana nak berhadapan dengan ayah. Ayah cakap, ayah, Along tak berjaya, Along fail. Jadi kat situ boleh menyebabkan ketidakstabilan emosi. Stres dan tekanan yang berterusan boleh menjejaskan waktu tidur awak, hilang selera makan, mengelakkan diri daripada aktiviti sosial, contohnya kawan ajak main bola, kan? Tapi awak disebabkan stres, awak rasa gagal. Kawan awak semua yang main bola dengan awak semua lulus, tapi awak gagal dalam peperiksaan. Jadi dekat situ awak mengasingkan diri awak untuk membuat ataupun join kawan-kawan awak dalam aktiviti sosial, kan? Apabila awak mendapat rasa tanda-tanda tersebut, hilang selera makan, stres apa semua, awak tak rasakan apabila makan benda manis ke apa, awak tak rasa. Awak rasa macam biasa je, rasa macam tak boleh kawal emosi awak disebabkan stres. Dekat situ itu merupakan petanda masalah kesihatan mental yang lebih serius dan boleh membawa kepada ketidakstabilan emosi. Kita pergi kepada yang kedua. Yang kedua adalah perpecahan dalam keluarga. Okey, keluarga yang tidak harmoni menyebabkan ketidakstabilan emosi anak-anak terganggu. Sebab apa? Sebab apabila berlaku perceraian, awak hilang rasa kasih sayang antara seorang ibu ataupun ayah. Apabila awak di bawah jagaan ayah, awak rasa kehilangan kasih sayang daripada seorang ibu. Apabila awak di bawah jagaan ibu, awak hilang kasih sayang daripada seorang ayah. Ataupun mak bapak sebelum bercerai itu, mak bapak asyik bergaduh, bertengkar dah boleh menyebabkan diri awak ni rasa stres. Balik-balik rumah tengok mak bapak gaduh, balik-balik rumah ayah belasah mak, ayah belasah awak. Jadi dekat situ boleh menyebabkan ketidakstabilan emosi. Dan semakin banyak kes anak-anak lari rumah, terlibat dalam gejala sosial seperti menagih dadah, masalah sosial lain. Contoh
kan, awak stres, awak rasa tengok rumah si bergaduh je, awak pun lari rumah tak tahu nak pergi mana, member ajak, weh kau stres ke? Stres, kita kena 1-2 dapur dulu. Kena 1-2 dapur, pam lalok, dan boleh menyebabkan ketagihan dekat situ. Dah tambah lagi masalah, dah stres emosi, awak isap dadah, stres pula dapat penyakit. Macam-macam stres boleh awak buat dan boleh terjerumus ke arah aktiviti-aktiviti yang negatif. Dekat situ dah kena recovery badan awak, macam mana nak hilang daripada penagihan dadah pula. Okey, boleh faham setakat tu? Okey, kita pergi kepada poin yang seterusnya, iaitu masalah dalam persahabatan. Biasalah kalau kawan-kawan kan mengejek, menghina, rasa macam panggil nama bapa, ataupun awak rasa cacat kan, awak lahir jari awak ada 4 je, orang lain semua ada 5, awak ada 4 je. Orang panggil awak alien kan, alien, oi alien. Panggil awak alien, lama-lama awak rasa biasa. Mula-mula awak rasa biasa, lama-lama awak rasa stres. Betul, bila awak rasa stres dan boleh menyebabkan kat situ pergaduhan ataupun perselisihan faham. Dari situlah boleh menyebabkan masalah dalam persahabatan. Contoh, awak ada kawan baik, Ali dan Abu. Ali ni ada 4 jari, orang panggil dia alien. Abu ni pun kawan baik dengan Ali. Tapi apabila kawan lain menghasut Abu, weh kau asal kawan dengan alien, mana ada orang kawan dengan alien. Contoh. Lepas tu tiba-tiba Abu ni rasa macam betul juga dia ni, tak nak kawan, dan lama-lama kelamaan dia dah malu nak kawan dengan Ali tadi kan. Apabila malu dan Ali ni tak ada kawan, apabila tak ada kawan dekat sekolah, menyebabkan selalu, padahal Ali ni selalu share masalah dia dekat Abu kan, share, tiba-tiba dah tak ada kawan tu, dah tak tahu tempat mana yang dia nak share, tak tahu dengan siapa dia nak share masalah tu. Okey, dan pergaduhan ataupun perselisihan faham dengan rakan tidak ditangani dengan baik dan bertoleransi boleh menyebabkan berlakunya ketidakstabilan emosi. Kita pergi kepada isi yang kedua ataupun perkara yang kedua yang kita nak belajar pada hari ini, iaitu kepentingan mengurus ketidakstabilan emosi. Emosi yang tidak stabil akan mendatangkan kemudaratan kepada fungsi tubuh, badan dan mental seseorang. Sebab itulah pentingnya untuk kita menguruskan kalau apabila kita rasa stres, rasa depres, macam mana kita nak selesaikannya. Antaranya yang pertama kan, membuat keputusan. Ketidakstabilan penting dalam membuat sesuatu keputusan. Apabila emosi tidak stabil, remaja tidak dapat berfikir secara rasional dan tidak berupaya membuat keputusan walaupun keputusan yang mudah. Contohnya kan, awak gagal dalam peperiksaan, awak perlu buat keputusan yang baik. Antaranya keputusan yang positif adalah awak mengulang kaji pelajaran balik. Bukan apabila awak belajar ataupun awak gagal dalam peperiksaan, awak terus rasa stres, rasa give up dan rasa nak bunuh diri. Tidak, itu jalan yang salah. Tapi jalan yang betul, awak apabila gagal, belajarlah daripada kegagalan. Apabila awak belajar daripada kegagalan, tanya cikgu, saya punya kelemahan dekat mana? Jadi dekat situ cikgu akan bantu awak untuk awak berjaya. Untuk tajuk-tajuk yang awak lemah, awak sentiasa tanya cikgu, buat latihan yang cikgu beri, dan dekat situ latihan demi latihan akan membuatkan benda itu senang, mudah, dan awak boleh dapatlah, sentiasa boleh berjaya lah. Contoh, saya bagi contoh lain latihan memang penting. Contoh lain, orang nak berjaya kan, orang nak berjaya ni perlu latihan yang banyak kali buat, perbuatan yang banyak kali. Supaya apa? Supaya muscle memori awak punya daya ingatan memori awak kan, otot memori awak ingat benda tu. Apabila awak ingat sesuatu benda tu, muscle awak dah ready, dah tahu dah, otak awak dah tahu dah, okey, soalan macam ni, jawapan dia macam ni. Itu adalah membuat keputusan walaupun benda mudah kan. Contoh, awak lapar,
keputusan. Apa kalau lapar? Keputusan yang baik, makan lah, betul tak? Awak tak mandi lagi, keputusan yang rasional apa? Mandilah. Bukannya awak lapar, awak pergi buat kerja lain ke apa ke, jadinya awak kena makan. Okey. Seterusnya, merasa gembira. Ketawa adalah salah satu cara untuk awak mengurus ketidakstabilan emosi. Apabila awak rasa ceria, gembira, boleh menyebabkan remaja berasa tenang dan fikiran menjadi stabil. Carilah perkara-perkara yang membuatkan awak gembira. Contohnya, apabila awak dekat rumah, dekat bilik tak tahu nak buat apa, bukalah movie-movie yang lawak, kan? Boleh menyebabkan awak rasa perasaan gembira tu. Hormon gembira tu akan keluar daripada tubuh badan awak dan boleh menyebabkan awak rasa tenang. Boleh. Seterusnya, penyatuan masyarakat. Emosi yang stabil akan melahirkan perasaan empati, kerjasama, bertolak ansur, memaafkan. Perasaan ini akan mengeratkan hubungan dalam masyarakat. Emosi yang stabil akan melahirkan masyarakat yang positif. Betul. Apabila awak rasa emosi awak okey, jadi automatik awak akan berasa rajin, awak akan merasa nak tolong mak ayah awak. Contoh, mak awak tengah masak. Apabila awak merasakan emosi awak stabil, awak rasa rajin, tolong ibu awak masak, tolong ayah awak basuh kereta. Dekat situ awak mengembirakan orang sekeliling awak, boleh mengeratkan silaturahim antara keluarga. Seterusnya, yang keempat adalah badan dan minda sihat. Emosi yang stabil dapat membantu remaja untuk mengamalkan gaya hidup yang sihat seperti bersenam, tidur yang cukup, diet yang betul. Okey, senaman dapat mengurangkan tahap kebimbangan dan stres menerusi penghasilan hormon endorfin. Hormon endorfin ni adalah hormon happy, orang cakap. Apabila awak exercise, awak akan berpeluh. Apabila berpeluh, akan keluarkan satu hormon, iaitu hormon endorfin, iaitu hormon happy. Contoh, peluh kerja, peluh stres dengan peluh awak exercise adalah peluh yang berbeza. Apabila awak buat kerja, kan, kerja awak rasa peluh, keluar peluh. Ya, memang keluar sistem perkembuhan, tetapi hormon kita akan bina hormon stres. Dan apabila awak exercise, awak akan merasa tenang, awak akan merasa relax, dan sistem perkembuhan akan producekan ataupun menghasilkan hormon happy, hormon gembira. Boleh? Okey, yang last sekali adalah komunikasi. Emosi yang stabil membantu kita berkomunikasi secara rasional. Berkomunikasi dalam kalangan ahli keluarga, rakan dapat mengurangkan tekanan sekaligus menyihatkan dan menstabilkan emosi. Contoh, awak ada masalah dengan seseorang, ceritalah dengan seseorang yang awak percaya, supaya dapat cara penyelesaian, kan. Contoh, awak tak tahu dalam satu latihan pembelajaran, kan, matematik, bila tak tahu nak jawab, awak rasa stres. Betul, rasa stres. Jadinya, apakah cara penyelesaian awak? Berkomunikasilah dengan kawan awak, bincanglah dengan kawan awak, macam mana nak selesaikan masalah. Betul. Contoh, awak ada bergaduh dengan abang awak, bergaduh dengan adik awak. Apa cara penyelesaiannya? Rujuk kepada ibu dan ayah awak, macam mana nak selesaikan masalah awak dengan adik-beradik. Boleh? Itu adalah ada 5 perkara kepentingan mengurus ketidakstabilan emosi tadi. Okey, poin yang last adalah kemahiran mengurus ketidakstabilan emosi. Macam mana kemahiran awak dalam mengurus ketidakstabilan emosi? Yang pertama adalah bersikap empati. Sikap empati yang dimiliki menjadikan seseorang individu lebih peka akan perasaan orang lain. Remaja empati dapat mengurangkan tekanan emosi orang lain. Contohnya, kehilangan kawan awak, kehilangan ayah, kan. Jadinya apa perasaan ataupun sikap empati awak? Awak mengucapkan rasa takziah kepada kawan awak, awak menenangkan beliau, awak memberikan hadiah kepada beliau supaya beliau dapat melupakan ataupun mengurangkan stres dia orang, kan. Apabila
awak tak ada sikap empati ni, kehilangan ayah, contoh kawan awak kehilangan ayah, awak kutuk lagi ayah kau dah lah penagih dadah, lepas tu mati aksiden, padan muka ayah kau. Jadi dekat situ perasaan kawan awak tu akan lebih sakit apabila sakit, dan dia merasakan, contoh ayah dia penagih dadah dan dia rasa stres, ayah aku tak guna, mati aksiden, aku tak tahu siapa jaga aku, jadi lepas ni aku nak jadi apa, takkan aku jadi penagih dadah, fikir-fikir negatif dan boleh menyebabkan depres. Apabila depres boleh menyebabkan bunuh diri. Dan sikap empati memang penting dalam diri seseorang, terutama sekali pelajar-pelajar saya, perlu terapkan sikap empati dalam diri awak. Boleh? Okey, seterusnya adalah berkomunikasi secara berkesan. Contoh, ada masalah awak dengan kawan awak, kan, bergaduh. Awak bincang, kan, pergi panggil dia, jangan ajak bergaduh, tapi ajak berbincang. Okey, apa masalah awak? Okey, kenapa awak cakap saya sekian-sekian? Kan? Jadi dekat situ bincanglah dengan kawan awak supaya dapat cara menyelesaikan. Okey, seterusnya contoh awak stres dekat rumah, rasa macam terganggu, rasa macam perpecahan keluarga menyebabkan awak stres, awak boleh bercerita dekat kaunselor. Kita kat sekolah kan ada kaunselor. Jadi ceritalah dekat kaunselor bahawa sebenarnya awak rasa macam ni dan awak boleh menyebabkan awak rasa stres. Apakah nanti kaunselor akan nasihatkan awak macam mana cara untuk menguruskan ketidakstabilan emosi ni. Okey, seterusnya adalah menjauhi sikap agresif. Sikap agresif ni orang cakap sikap yang panas baran, kan. Apabila marah dia tak pandai kawal marah dia, boleh menyebabkan tumbuk, pecah sana sini, pecahkan pinggan dekat rumah, kan. Kalau contoh dekat sekolah, pukul kawan sampai baling kursi, pecah kursi, boleh menyebabkan vandalisme, kan. Dekat situ awak boleh merosakkan harta benda awak, kan. Kawal emosi ni memang sangat penting, terutama sekali adalah lelaki memang kalau marah memang lupa, kan. Jadi apa yang kena buat adalah apabila awak rasa marah, awak sedang berdiri, awak duduklah, rasakan tenang. Apabila duduk pun awak tak boleh rasa kawal marah, kan, awak buat apa? Awak baring lah, kan. Apabila baring pun awak rasa nak marah juga, pergi ambil semayang. Bagi orang yang Muslim dan orang yang non-Muslim, boleh mandi ke, basuh kepala awak supaya hilang stres, hilang kepanasan dalam diri, kepala otak awak tu hilang. Apabila awak kuranglah sikit rasa marah tu, boleh. Kalau tak boleh kawal juga, boleh berjumpa dengan kaunselor. Boleh. Seterusnya, mengakui kesalahan diri, kan. Contoh awak dah buat hal dengan kawan awak, kan, jangan tak mengaku pula awak ni tak salah lah, ego pada diri sendiri, padahal awak yang salah, awak yang curi pensel dia, patahkan pensel dia. Jadinya dekat situ awak cakap, tak ada, aku tak ada ambil pensel kau, dan member itulah satu-satunya pensel yang arwah mak dia bagi dan dah tak ada, hilang. Jadi kat situ dia rasa terkilan lah, kan. Pemberian mak dia patah, hilang, awak hilangkan macam tu, dan itu adalah hadiah yang terakhir yang dia dapat. Jadi dekat situ boleh menyebabkan kawan awak rasa stres, rasa tak stabil, boleh menyebabkan dia marah kepada awak, dan awak kenalah minta maaf, kan. Itu adalah salah satu cara ataupun kemahiran mengurus ketidakstabilan emosi, mengakui kesalahan diri, kan. Awak walaupun awak tak salah, contoh awak dengan kawan awak bergaduh, awak diri sendiri, kan, walaupun awak tak salah, awak minta maaf lah dengan dia, supaya apa? Supaya keadaan kembali tenang. Seterusnya, aktiviti kerohanian. Mendekatkan diri dengan aktiviti keagamaan seperti ceramah agama dapat membuatkan hati menjadi tenang, emosi yang stabil, dapat membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi. Aktiviti kerohanian, saya percaya semua agama mengajar tentang sifat ketamadunan dalam diri awak sendiri, kan. Tak ada agama yang suruh
suruh perang, suruh bergaduh antara satu sama lain, bergaduh bermusuh antara agama dengan agama, tidak ada. Biasanya agama ni melahirkan sifat ketamadunan manusia, kan. Sebagai contoh sekarang ni, isu apa? Isu Palestin dengan Israel. Kita sebagai rakyat Malaysia perlu menyokong Palestin. Sebab apa? Palestin adalah negara yang pada awalnya memang itulah negara dia, dan apabila rakyat Israel datang, dia claim yang dirinya itu adalah negara dia, dan boleh menyebabkan peperangan, hilang tanah air seseorang. Dekat situ kesian rakyat Palestin. Dari situlah aktiviti ataupun kemahiran mengurus ketidakstabilan emosi ni adalah memang penting dekat dalam diri awak sendiri, kan. Kalau awak tak boleh kawal emosi awak, boleh menyebabkan diri awak merasa depres. Boleh? Okey. Setakat itu sahajalah kelas kita pada hari ini. Dan sebelum saya mengakhiri, saya ada 2 lagi point cara untuk menguruskan stres, menguruskan ketidakstabilan emosi. Antaranya ialah contoh awak stres, kan. Jadinya apa yang perlu awak buat? Dengarlah muzik. Contoh muzik boleh menenangkan diri awak. Contoh muzik yang tenang, jangan muzik yang wah muzik amuk lah, muzik yang boleh kusutkan kepala. Itu boleh menyebabkan penambahan stres lagi emosi awak. Jadi apabila macam mana nak hilangkan stres? Dengar muzik-muzik yang baik, muzik-muzik yang tenang, boleh menyebabkan stres awak berkurangan. Seterusnya, kan, bersenam adalah macam saya cakap tadi, bersenam boleh mengeluarkan hormon happy, kan. Apabila awak bersenam, berpeluh, emosi awak lebih tenang dan awak akan merasakan diri awak ceria. Boleh? Sebab itulah sekolah menerapkan pendidikan jasmani dan kesihatan, supaya awak apabila awak belajar macam-macam subjek, kan, tidak lupa juga awak perlu bersenam, perlu belajar subjek untuk mengeluarkan peluh, untuk latihan jantung awak, supaya diri awak lebih sihat. Apabila awak, contoh, awak tak belajar PJ, awak kat rumah, awak malas, tak exercise, tak bersenam. Apabila tak bersenam, stres. Macam mana? Sebab apa stres? Sebab gemuk, kan? Gemuk, obesity. Jadi dekat situ, obesity, gemuk boleh menyebabkan susah nak bergerak, penat. Jadi kat situ awak stres. Apabila stres, susah nak bergerak, sakit sana sini, boleh menyebabkan ketidakstabilan emosi itu muncul dalam diri awak. Okey, setakat itu sahajalah tajuk kita pada hari ini adalah tajuk apa? Pengurusan mental dan emosi di bawah tajuk ketidakstabilan emosi. Okey, sekian, terima kasih dari saya, Cikgu Musodik. Saya harap next class awak akan join kelas saya. Jangan lupa subscribe dan like YouTube saya. Okey, terima kasih. Bye. Assalamualaikum.